الله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد. Firman Allah Subhanahu wa taala menulis ayat ke-8 hingga 59 daripada surah Al-Baqarah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. Maksudnya, dan ingatlah ketika kami berkata, masuklah ke dalam tempat ini dan makanlah daripadanya apa sahaja yang kamu kehendaki dengan mewahnya, dan masuklah menerusi pintu ini dalam keadaan sujud dan katakanlah hittah, maka kami akan mengampunkan dosa-dosa kamu. Dan kami akan memberikan penambahan kepada golongan yang muhsin, golongan yang melakukan kebaikan. Maka menukarkanlah oleh orang yang zalim itu kata-kata yang tidak dikatakan kepada mereka. Lalu kami turunkan ke atas mereka yang menzalimi diri mereka ini azab daripada langit terhadap apa yang mereka lakukan itu, apa perbuatan fasik yang mereka kerjakan itu. Jadi dalam ayat ke-8 ni tuan-tuan menceritakan satu nikmat yang Allah berikan kepada Bani Israel lagi. Pada kuliah yang lalu kita telah bincangkan bagaimana Allah berikan untuk mereka al-manna was-salwa, iaitulah makanan yang baik untuk memberikan kepada mereka kesinambungan kehidupan, memandangkan kehidupan yang berada di padang pasir selama 40 tahun itu satu yang mencabar, payah, susah. Maka di sini Allah SWT berikan kepada mereka peluang untuk memasuki tempat yang dijanjikan, iaitu Baitul Maqdis. Kata kebanyakan para ulama tafsir, tempat yang dimasukkan di sini daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, tempat yang dimasukkan adalah Baitul Maqdis. Baitul Maqdis ni sentiasa disebut dalam Quran sebagai Al-Ardul Mubarakah, maknanya bumi yang sangat diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam Quran pun ada perkara-perkara yang merujuk kepada geografi Al-Quran. Dahulu kami selalu bawakan topik ini dalam majalah Solusi. Ada satu bahagian namanya geografi Al-Quran, Atlas Al-Quran. Tempat-tempat yang disebut dalam Quran ini merujuk kepada tempat yang masih ada lagi pada hari ini. Maka bagaimana cara kita mencarinya kalau ia ada kaitan dengan kehidupan pada hari ini, kebaikan pokok-pokoknya. Contohnya kalau kita lihat bila sebut pokok zaitun yang terbaik adalah di bumi Syam. Syam tu merujuk kepada mana tuan-tuan? Ada banjaran gunung. Tempat yang dimasukkan iaitu Syria, Jordan, Palestin dan Lebanon. Maka inilah tempat-tempat yang Allah SWT berkati. Kalau kita perhatikan, Allah turut menyebut dalam surah yang paling pendek, Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Allah sebut Wat-tini waz-zaitun, kata para ulama tafsir daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, demi buah tin dan juga buah zaitun. Allah tak akan bersumpah dengan benda yang remeh tuan-tuan, mustahil. Memang tak sesuai dengan sifat Allah SWT. Maka bila Allah bersumpah itu merujuk kepada kebaikan yang banyak padanya. Jadi buah tin, buah zaitun ini adalah antara buah yang baik untuk dimakan. Kemudian buah tin, buah zaitun, wa turi sinin. Turi sinin merujuk kepada Tur Saina, tempat yang kita sedang ceritakan sekarang, itu tempat Nabi Musa. Kerana Nabi Musa berada bersama kaum di situ hampir 40 tahun. Dan seterusnya, wa hadzal baladil amin, dan bumi yang diberkati ini, iaitulah Makkah. Kata para ulama tafsir, itu jalinan 3 tempat yang penting untuk umat Islam tebus balik semula. Alhamdulillah, Mekah kekal di pangkuan umat Islam. Sinai walaupun orang Mesir ni taklah begitu mengamalkan Islam, zalim pada ulama-ulamanya, membunuh
golongan Ikhwan Muslimin sebagai contohnya, sewenang-wenangnya, tapi masih lagi dalam kongkongan orang Islam. Cuma Baitul Maqdis belum kembali ke tangan orang Islam. Bila Salahuddin Al-Ayyubi memimpin tentera, tempat yang pertama dia aimnya adalah Baitul Maqdis. Kita ini sibuk tengok bola. Baitul Maqdis habis dibom orang-orang Islam di Gaza. Tuan-tuan, jadi kesedaran ke arah ini amat jauh daripada umat Islam. Masing-masing sibuk memikirkan kepentingan peribadi sendiri, makannya, pakainya, hari rayanya nak beli apa. Tak ramai dengan kita yang cenderung untuk memikirkan keadaan orang Islam yang lain. Jadi ayat ini menceritakan tentang kejahatan Bani Israel lagi. Iaitulah bila Allah perintahkan mereka, Allah dah ampunkan. Maka yang telah menyembah patung berhala lembu itu telah dibunuh 70,000. Masih ada lagi yang tinggal, itu diampunkan oleh Allah SWT. Bila awan yang gelap itu menaungi mereka hilang, maka kelihatanlah 70,000 orang mati. Darah mereka mengalir macam sungai. Nabi Musa, Nabi Harun minta kepada Allah keampunanlah buat yang tinggal. Masih lagi ramai yang belum dikenakan hukuman, belum mati, dipancung oleh anak beranak sendiri, seperti yang telah kita bincangkan. Lalu Allah berikan keampunan. Jadi Allah gambarkan kat sini, Allah minta mereka ni yang terlibat melakukan perbuatan syirik yang telah diampunkan itu, dan orang yang beriman supaya masuk ke tempat ini dalam keadaan sujud, tanda syukur pada Allah SWT. Kita kalau beroleh satu nikmat, disunatkan untuk syukur, sujud syukur. Maka mereka juga seperti itu, disuruh untuk sujud. Masuklah ke tempat ini, dan kemudian para ulama tafsir, contohnya Al-Imam Al-Khazin mengatakan, fakulu minha haitsu syi'tum raghada, makanlah semahu kamu di tempat ini. Kata mereka di sini merujuk kepada suburnya bumi itu. Memang tuan-tuan, bumi ini subur. Ketika saya belajar kat Jordan dahulu, kalau kita tak nak tomato, mungkin dah lama, campak je ke belakang rumah, tak lama tumbuh pokok tomato, subur, cantik buahnya tuan-tuan, sangat subur. Kita keluar je rumah, depan rumah pokok anggur, melingkau-lingkau ni yang ini hitam, yang ni merah, yang ni hijau, Masya Allah, subur sangat. Jadi bumi yang dimasukkan di sini adalah, kata Ibn Abbas radhiyallahu anhuma dalam pilihan kebanyakan para ulama tafsir, termasuk As-Samarkandi dalam Bahrul Ulum, mengatakan bahawa ia adalah Al-Ardul Mubarakah, iaitu Palestin. Jadi makanlah semahu-mahu kamu di sini, wadkhulul bab, masuklah ke pintu ini. Kata para ulama tafsir, pintu dimasukkan pintu Baitul Maqdis, salah satu daripadanya nama pintu itu Hittah. Setengah mereka mengatakan seperti itu, tapi kebanyakan mereka mengatakan bahawa Hittah yang dimaksudkan itu dari perkataan uhtut ataupun hut, yang merujuk kepada itu adalah kalimah taubat pada mereka. Masuk dalam sujud, dahi ini kena pada bumi lah, dan sebut Hittah. Hittah ni makna, setengah mereka mengatakan bahawa Allahumma ghfir lana, maksudnya Allah ampunkan untuk kami. Perkataan bahasa Arab pun hut merujuk kepada letakkan, jatuh, gugurkan, lupuskan. Setengah mereka mengatakan makna Hittah ni adalah mereka hendaklah mengucapkan kalimah tahlil, iaitu la ilaha illallah, la ilaha illallah, tanda akur dan iktiraf kepada dosa mereka bagi yang telah menyembah patung berhala lembu dan masih lagi hidup, dan kepada orang beriman itu tanda kalimah mendekatkan diri kepada Allah SWT. Tapi tuan-tuan, Bani Israel tak kata Hittah, dia kata Hintah. Hintah, hintah ni mana tuan-tuan? Gandum. Allah minta mereka bertaubat, itu adalah makanan kepada rohani. Tapi Yahudi ni punya kejam dan tak logiknya perangai mereka. Mereka boleh bermain dengan Allah SWT, tuan-tuan. Dia kata Hittah, Nabi kata sebut Hittah, masuk sini adab dia sebut Hittah. Dia tak sebut Hittah, disebut yang seakan bunyi dengannya Hintah. Dah tu Nabi Musa suruh masuk dalam keadaan sujud, tapi dia masuk dalam keadaan mengesutkan dirinya. Maknanya dia letakkan ist ni tu bontot dia, tuan-tuan, dubur dia, dia mengesut masuk, tak nak pun sujud pada Allah SWT. Ya Allah, punya jahatnya bangsa ni, tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian. Punyalah jahat, Nabi ada pun dia masuk perangai seperti itu. Itu sebab kata Malik bin Nabi ni seorang pemikir Islam yang hebat dekat Perancis. Beliau berasal dari Algeria. Sebenarnya orang Islam ni built-in karakter dia baik, tuan-tuan. Built-in karakter dia baik, mahmudah dia banyak.
Tetapi tekanan yang dialami, penganiayaan yang berlaku, double standard yang menimpa mereka, maka orang Islam memberontak, tuan-tuan. Macamlah harimau, bila makanannya tak cukup dalam hutan, dia akan menyerang manusia. Sebenarnya dia tak suka jumpa dengan manusia, tuan-tuan. Manusia dia takkan bertemu dengan manusia. Ular semua dia tak suka berjumpa dengan manusia, tuan-tuan. Ada makanan untuk makhluk ini. Tapi bila dia diceroboh, dia akan memberontak. Maka demikian juga sifat orang Islam. Kerana Islam itu makna peaceful, peace. Assalamualaikum. Kan? Peace be upon you. Maksudnya ketenangan, kebahagiaan, kebaikan, selamat jalan. Assalamualaikum, tuan-tuan. Islam. Tapi kata Malik bin Nabi, orang Islam ni kerana bila penjajah ni nak keluar daripada negara mereka masing-masing, maka dia akan letak dia punya tali barut duduk kat negara-negara tersebut. Tali barut tu bukan susah nak squeeze, nak buang, tuan-tuan. Dia akan mengakar pergi kepada keturunan berikutnya. Pemerintah zalim, menganiaya orang. Maka orang Islam memberontak kepada sifat-sifat buruk yang ditunjukkan oleh pemimpin mereka. Kalau tuan-tuan pergi ke negara barat, tuan-tuan melihat mereka dihargai. Maksud itu mereka menghargai sistem. Mereka dihargai, maka mereka pulangkan balik penghargaan tersebut. Pergi ke UK, pergi ke US, pergi ke France, pergi ke Jerman. Kerana harta negara dibahagi dengan betul. Tetapi tidak berlaku perkara ini negara umat Islam. Ya, mereka di negara barat, tuan-tuan, kalau tuan-tuan perhatikan, pemandu lori pun ada peluang untuk bawa keluarga pergi bercuti dah, tuan-tuan. Makna wealth tu yang ada di negara tersebut distributed dengan baik. Tapi di negara umat Islam tidak berlaku seperti itu. Pemimpin ni akan wujudkan rangkaian penyokong-penyokongnya dan orang-orang yang kaya, dan orang-orang lain akan merasakan dirinya dizalimi. Itu teori Malik bin Nabi. Berbeza daripada orang Yahudi. Orang Yahudi ni memang dalaman dia tu sifat dia benci kepada orang lain. Dia tak suka tengok orang lain. Bahkan bila disebut ayat tentang riba yang diharamkan dalam kitab Taurat, maka Yahudi akan mengatakan betul, ia haram. Haram di antara kami dengan kami, tapi halal di antara kami dengan bukan Yahudi. Ini yang Hitler marah, tuan-tuan. Hitler bunuh habis-habisan. Mana-mana pemimpin negara barat yang mengkaji asal-usul Yahudi, mereka akan memerangi Yahudi, macam Henry Ford dan sebagainya. Tengok punya permainan ditunjukkan kepada Nabi yang ada bersama dengan mereka, suruh masuk dalam keadaan sujud, dia masuk dengan mengengsutkan dirinya. Nak tengok ke atas, apa Nabi tak bagi tengok ke atas? Nak tengok ke atas. Sombong, ego, engkar. Ya, kalau tuan-tuan ada peluang, tuan-tuan baca satu buku yang bertajuk Palestin Kami Datang, Kami Tidak Gentar, karangan Ustaz Dr. Zulkifli Al-Bakri, Fatimah Syarhah. Tuan-tuan dalam ni cerita tentang Yahudi, latar belakangnya, protokolnya dan macam-macam perkara-perkara yang diwujudkan untuk memerangi orang lain. Bagi mereka, orang Yahudi ini memandang bangsa lain selain Yahudi ini binatang, tuan-tuan. Dia akan bunuh yang pertama sekali umat Islam. Bila umat Islam dah tamat, nanti mustahil Islam akan tamat. Dia akan bunuh orang Islam, dia attack orang Islam dulu. Tapi kerana Allah tidak akan benarkan perkara yang berlaku, maka mereka tidak akan berjaya lah. Yuriduna yutfi'u nurallahi bi afwahihim. Mereka nak menghancurkan Islam. Yahudi punya sifat. Tapi nak menghancurkan Islam, dia kena berkawan dengan Kristian. Sebenarnya Yahudi pun anti-Kristian, tuan-tuan. Tapi dia tak boleh nak hapuskan Islam melainkan dengan bantuan Kristian. Teori mereka, kalau orang Islam dah hapus, mereka akan hapuskan orang Kristian pula. Tapi masakan perkara itu boleh berlaku, ini jaminan daripada Allah tidak akan berlaku sampai hari kiamat. Bahkan Palestin besok akan menyaksikan orang Islam bertempur dengan Yahudi. Yahudi bersembunyi di belakang batu dan pokok pun. Batu dan pokok akan mengeluarkan suara dan mengatakan, Yahudi ada di belakang aku, wahai Abdullah, mari bunuh aku. Wahai Muslim, belakang aku ada Yahudi, mari bunuh aku. Mari bunuh Yahudi ini. Ya, jadi kemudian ayat ini mengatakan, wadkhulul baba sujada wa qulu hittatun naghfir lakum khatayakum wa sanazidul muhsinin. Dan katakan, hittah, kami akan ampunkan dosa-dosa kamu. Wasaniz nazidul muhsinin, kami akan beri limpah kurnia, anugerah, penambahan kepada orang yang melakukan ihsan. Ihsan ni apa, tuan-tuan? Ihsan ni taqwa. Taqwa, kata para ulama tafsir, contohnya Al-Imam Al-Baghawi dalam tafsirnya, orang yang muhsin adalah orang yang memperlakukan orang lain macam diperlakukan dirinya sendiri. Bila kita nak melakukan seseorang, kita fikirkan, kalau aku berada di tempat ni macam mana? Baru ada pertimbangan yang wajar lah, tuan-tuan. Banyak orang, dia tidak pernah fikirkan keadaan orang lain. Lantak kau lah,
Apa aku peduli? Tuan-tuan, ni satu sifat yang bahaya tuan-tuan. Orang yang muhsin, dia mesti melihat orang lain daripada perspektif dirinya. Kan orang putih sebut kan, put yourself in their shoe, betul? Letak diri kamu dalam kasut dia, barulah kamu tahu, oi tak boleh, kalau aku macam ni memang tak patut sangat lah. Maka kita akan ada pertimbangan yang sangat dekat dengan tepat tuan-tuan. Kita apa saja dalam hidup nak berniaga, kau minta tawaran macam ni, kau menawar begini, patut tak kau agak? Orang tu letak harga 1,000, tolong betulkan atap dengan panjat dia, dinding dan sebagainya. Kalau jatuh mati tak ada insurans, kita letak 300 dah lah. Kan tak masuk akal tuan-tuan. Aircon orang pasang kat rumah kita, dah pasang, dia kata harga dia 4 biji ni ustaz RM600. Kita pun logik, besar 2.0 dah service, kita minta RM100. Ini nama tak masuk akal tuan-tuan. Jangan buat orang, kalau kita tak suka diperlakukan seperti itu. Siapa suruh kau tak baca harga? Kenapa kau aniaya dia? Kalau benda ini diamalkan, selamat dunia tuan-tuan. Dan muhsin lagi satu, hubungan kita dengan Allah pun kita jaga dari sudut kualiti dan kuantitinya. Kata Muhammad Mutawalli Syarawi, kita nak jadi muhsin dengan manusia, letak diri kita dalam keadaan tersebut. Dan kalau kita nak muhsin dengan Allah, kita buat satu benda yang kita rasakan memang kita kalau jumpa dengan Allah, kita ada jawapan, maka kita akan selamat. Dua perkara. Muhsin ni bukan dengan Allah je, dengan manusia sekali. Jangan kita fikir aku sembahyang tonggak-tonggik datang surau, buat ibadah, ajak orang, jiran sebelah rumah pun tak tegur. Jiran parking kereta depan rumah pun kita macam apa je perangai, macam orang tak ada akal pergi marah dia. Ini orang tak muhsin tuan-tuan. Dia tak lengkap muhsin dia, ihsan dia tak cukup. Tapi ada orang pula yang baik dengan manusia, dengan Allah zero, pun tidak muhsin juga. Jadi salah satu bimbingan puasa adalah untuk melahirkan sifat ihsan, menyuburkan ihsan. Ihsan tu ada skala dia, daripada 1 sampai 100. Kita sendiri ukur, aku ihsan kat mana ya? Mungkin ihsan ke 20, mungkin baru lebih sikit 51. Tepuk dada, tanya iman, dia boleh jawab. Allah SWT menggambarkan wasanazidul muhsinin. Orang yang ikut arahan Allah ni, Allah akan tambah lagi imannya. Ya, rupa-rupanya iman ni tuan-tuan, dia bertambah-tambah. Macam kita makan nasi lah kan, dah kenyang, tambah lagi. Dah makan kat rumah, melantak lagi. Kenapa tuan-tuan? Macam tu juga iman. Iman dia bertambah-tambah. Ada perkara yang kita buat, dia akan menambah skalanya. Ya, untuk komplit memanglah 100% tidak mungkin berlaku kepada seorang manusia macam kita. Tetapi kadang-kadang Allah dengan rahmatnya, orang tu dapat 51 pun dapat naik fasa yang berikutnya. Betul tak? Kita jadi cikgu kat sekolah kan, ya, padahal makan 52 je, tapi cikgu kesian tengok dah lama kau ni duduk kelas D, naiklah kelas C. Tak sampai 80, 90 pun, tapi cikgu kesian naikkanlah ke kelas yang baik sikit. Kelas ni budak-budaknya nakal barangkali, kau pindahlah, nampaknya ada inisiatif kau peningkatan pada beberapa perkara. Jadi begitu juga tuan-tuan dalam skala iman kita kepada Allah SWT. Jadi kita carilah bimbingan keimanan, kerana iman ni dalam hidup tuan-tuan, kata para ulama Ahlus Sunnah, dia bertambah dengan beberapa perkara. Pertama sekali ilmu. Cari ilmu, ambil berat bab ilmu, tunjukkan minat pada ilmu, ajak keluarga kepada ilmu. Nombor 2, amal. Dah ada ilmu, amal. Jangan tangguh-tangguh. Tahu kepentingan tarawih, datang tarawih. Tahu kepentingan tahajud, bangun tahajud. Nombor 3, kata mereka, fikir. Banyak berfikir. Fikir, tengok alam, tengok dunia, tengok diri kita sendiri, tengok keadaan orang lain, dan ajak orang keliling kita berfikir. Tuan-tuan, yang keempat sekali, ilmu, amal, fikir dan zikir. Kita mesti ada zikir yang konsisten. Ya, tak perlu dah nak masuk tarikat beribu-ribu baca sampai tinggalkan hubungan dengan manusia, tak perlu. Kita mesti ada zikir konsisten. Macam ni hari Jumaat, para ulama cadangkan kita baca banyakkan ya Allah, ya Allah, ya Allah, kata Imam Ghazali kan, 1000 kali. Besok hari Sabtu, la ilaha illallah, la ilaha illallah, siap tasbih Maidin punya tu dalam kereta. Besok hari Ahad, ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum. Hari Isnin, la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah. Hari Selasa, Allahumma salli ala Muhammad. Hari Rabu, astaghfirullahalazim. Hari Khamis, subhanallahil azim, subhanallah bihamdih. Dan hari Jumaat lagi sekali, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Banyakkan. Di samping zikir lain yang kita juga jangan tinggalkan. Jadi tuan-tuan, 4 perkara.
iman bertambah antaranya kerana 4 perkara. Nombor 1, ilmu, amal, fikir, zikir. Wallahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.